الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam. Bentuk sangat ya? Tak naik ya? Ulang, dia menengok korban saya je. Besok lama ya? Besok lama je? Oh, bentuk. Oh, dah. Ulang dia tuan-tuan lah. Kalau nak tengok muka saya tinggi lah. Kalau tidak, nampak korban saya je lah. Bentuk guru orang pendek, mana yang baik? Kalau macam Tok Bilal tadi, lain lah, dia tinggi. Nampak semua badannya. Alhamdulillah, dapat kita malam ini berjumpa dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya. Dan tadi kita telah tahlil untuk sahabat kita yang baru meninggal dunia. Mujur lah. Patutnya tahlil ni untuk saya juga. Saya ni tuan-tuan tahu tak, baru lagi di Langgar dia Tokau. Hari Senin minggu sudah. Balik dia Senin subuh di kampung. Mana yang tak tahu dia dah tahu mana dia ada. Ada yang tanya saya, dia akan kesilan yang betul tu imam tanya saya tadi. Mana yang tahu ni tak, saya pun tak tahu. Ya kena kesilan ke? Ya kata. Nama ya. Hari Senayan sudah. Tahu Senayan? Isnin, kekompokan penuh kan? Saya pergi semayang subuh di masjid kampung, Masjid An-Nur. Dah lepas semayang subuh, naik motor. Umur 82 naik motor, padan muka aku. Ya. Memang jalan dari masjid tu. Sampai tengah jalan tu memang tempat berhenti pun. Kerana dia ada dua hal. Satu mengalir sana, satu mengalir kemari. Dia berhenti tengah-tengah tu. Mundi Langgar dia mentokor, sedor-sedor dah terbaring dia. Tapi tak pesan. Sedor, boleh sedor lah. Boleh bangkit lepas tu. Bangkit-bangkit pening rasanya. Bila pening, ada orang ramai yang minta tolong saya lah. Macam jemaah ramai. Masjid tu boleh tahan lah. Ramainya. Dipimpin saya ke tepi. Saya pun rehat kejap. Sudah rehat tu bangkit balik. Tengok okey balik. Clear balik. Tak ada lagi pening, tak ada lagi pusing-pusing dunia ni. Saya pun pergi ambil motor yang dekat dengan saya tu. Start aja. Boleh start lah tu. Tak ada kosong. Start. Jalan. Boleh jalan. Terus jalan bawa balik. Naik motor bawa balik. Rehat di rumah kejap. Tak lama lepas tu datang anak saya. Anak saya tu ada yang di situ tu, hari tu lah 2 orang datang. Mula perempuan nak bawa saya ke doktor. Itu datang pula yang lelaki, yang lelaki di rumah mana. Nak bawa saya ke doktor. Depan rumah saya tu ada klinik, namanya klinik Al-Azhar. Klinik Azhar, bukan Dr. Azhar ni tak ada. Nama dia ada.
Doktornya perempuan Melayu. Pergilah perasanya. Di perasanya, mana yang luka-luka tu dia kubur ubat lah. Dia ubatnya lah. Ada luka di kaki ni ada lagi luka. Tapi sekarang ada lagi ya. Tak ada apa? Tak ada kering-kering lagi. Ada lagi. Kemudian di kepala pun dia darah juga. Dia nengok darah di kepala ni tak jadi katanya. Boleh jadi bahaya. Kena jumpa pergi doktor, pergi hospital. Jadi datang anak saya bawa ke hospital. Di hospital X-ray. Tahu apa X-ray? X-ray kaki, X-ray perut, X-ray dada, X-ray seluruh badan. Nak X-ray kepala tak boleh. Kerana di kampung tu tak ada alat untuk scan kepala tu. Kena bawa kepo. Naik ambulan dari kampung kepo. Atas ambulan tak boleh, bukan boleh duduk. Padahal saya boleh duduk, jalan pun boleh. Baring aja lah. Macam orang TDA. Tahu apa TDA? Ya Allah, dia tak kerti kat Perak kan? Ni orang gajah ni tu. TDA tu. Atas kata tu. Dia bawa ni kepo. Ni kepo di scan lah. Udah scan bawa balik kampung. Dah petang bawa balik. Punya ramai orang depo tu. Rupanya orang sakit ni ramai. Bukan saya seorang aja. Beratus-ratus. Sampai ke kampung, kata doktor kampung tu tak boleh balik dulu sehingga dapat keputusan scan daripada kepo ni. Itulah. Pergi hari Senin. Hari Selasa tak ada lagi keputusannya. Rabu tak ada keputusannya. Hari Khamis pun ada keputusannya. Jadi maknanya saya tidur di hospital tu 3 hari 2 malam. Itu bukan orang sakit pun. Orang sakit senang kalau TDA boleh bangkit. Boleh sana kemari. Jadi 3 hari 2 malam betul-betul itu bawa keluar. Keluar, balik lah. Bagi yang ubat dan sebagainya. Kemudian, saya masih itu cuti. Lepas tu ngajar cuti hari itu, tak ngajar. Minggu itu cuti. Hari Selasa cuti, hari Rabu cuti, hari Khamis cuti, hari Jumaat cuti, hari Sabtu cuti, hari Ahad cuti lagi. Hari Senin baru boleh ngajar balik. Sampai sekarang ni ngajar balik kan. Tak tahulah keputusan dari report tu saya tak tahu. Ada ada kegegaran kan, getaran kan, ada concussion kita orang putih ada ke tak tahu. Tapi doktor tu tak sebut apa-apa, dia suruh dia balik aja. Maknanya itu perjuangan dia orang alur saja. Saya tak tahu apa keputusannya. Mungkin ada lepas itu jadi merin kan. Tengok saya ngajar merin ke tak? Kalau merin artinya adalah kesannya jatuh kepala dia, berdarah kepala itu. Alright tuan-tuan dan perempuan, malam ini kita sambung pembacaan kita. Kitabnya namanya Jauharul Mahub wa Munabbihatul Qulub ya. Tajuknya masih lagi bab selawat. Masih lagi selawat. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah khabar kepada sudah. Selawat ni satu jenis ibadat yang Allah turut serta. Yang lain Allah tak sama. Selawat Allah sama-sama dengan kita. Allah pun turut serta, malaikat pun turut serta. Kita pun turut selawatnya. Yang lain Tuhan tak buat. Kita semayang tadi, Tuhan tak semayang. Kalau Tuhan semayang, dia nak nyembah siapa? Kita puasa, Tuhan tak puasa. Kenapa? Kerana Tuhan bukan dia makan minum. Dia tak perlu makan, tak perlu minum. Dia perlu makan sampai kita. Sebagai ujian bagi kita, suruh kita puasa. Kita zakat. Harta tu Allah yang semua punya. Apa Allah wajib zakat pula? Kita yang wajib zakat. Tapi selawat dia pun selawat sama. Banyak faedah-faedah selawat ni. Mana tahu Allah khabar. Dia khabar kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tutup imam selalu baca di minggu tu ya. Nak naik atas mimbar tu, nak baca khutbah. Tok Bilal pun akan seru. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan malaikat, kedua-dua mereka itu selawat kepada Nabi. Bukan selawat kepada kita, selawat kepada Nabi.
Karena Nabi lah Allah jadikan alam ini. Karena Nabi itu merupakan kekasih Allah. Nah, sebab itu dia suruh kita selawat kepada Nabi. Sekali kita selawat, Allah balas balik berapa kali tu lah? 10 kali. Itu fadilat selawat. Di antara yang kita baca dulu ni. Sekali kita selawat, Allah balas balik 10 kali. Nah, kalau nak banyak, banyaklah selawat. Nah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu ke atasnya dengan selawat yang banyak-banyak. Setengah tempat tu 3 kali betul. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu ke atasnya, selawatlah kamu ke atasnya, selawatlah kamu ke atasnya dengan selawat yang banyak-banyak. Nah, jadi malam ni kita selawat. Fadilatnya banyak. Nah, sampai di kitab. Tapi saya rumi. Nah, yang jaga saya tahu sebab lupa nak cek. Jadi sampai kepada satu hadis Nabi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatakum ala makhaqatul dzunubukum kama yamhaqal ma'un nar. Artinya bermula selawat kamu atasku, kata Nabi tu. Nabi ngapa tu? Kamu selawat atasku. Sebut nama Nabi, bukan nama kita yang selawat tu. Selawat kepada Nabi. Kamu selawat ke atasku, kata Nabi. Itu menghapuskan dan menghilangkan bagi dosa kamu seperti menghilangkan air akan api. Macam ayuk api tu nyala, ambil ayuk sok siram aja, habis padam api tu. Macam itulah. Selawat tu menghapuskan dosa-dosa. Tak ada dosa dihapuskan dengan tangan. Sampai tak nak kan? Dosa dihapuskan, kita nak. Ada banyak selawat. Dia menghapuskan dosa kita. Ada orang tak berdosa ada tangan. Dia nenek menang ada orang tak berdosa. Nenek ke gambar. Ni ada kamera apa? Nenek ke gambar. Dia masuk dalam TikTok. Nama dalam TikTok, orang ini tidak berdosa, namanya Bahari ya. Orang ini tidak berdosa, namanya Haji Samsuri ya. Orang ini tidak berdosa, namanya Nizam ada. Itu macam saya tahu nama yang lain tak tahu. Jadi itu orang tak berdosa ya. Jadi dia menghapuskan dosa seperti air menghapuskan api. Seperti air memadamkan api itu. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat besar Nabi, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar, tapi betul sangat. Dia panggil As-Siddiq. As-Siddiq itu dia benar, membenarkan Nabi. Dan dia juga benar, pengikut Nabi yang paling setia. Dan jadi mentua dia pula tu, Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata dia? Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Bermula selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar bunyi jawab pun? Patutnya dengar kata Nabi apa? Dengar perkataan Nabi apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak sebut sallallahu alaihi wasallam, saja tak siok. Tahu tak siok? Saja tak teringin. Tak ada minat. Maka dia dikira sebagai orang yang kedekut. Siapa nak tanya? Orang yang kedekut. Tahu kedekut? Bakhil. Tak ajarin. Kikio. Aku tu kikio. Kikir lah. Kita kenal kikir. Tapi orang Perak kata kikio. Tak ajarin. Tak hidung hasil. Lagi? Lagi apa? Cike. Tahu apa cike? Cike. Bukan ciki. Cike. Imalah nak betul. Tahu apa imalah? Baca Quran secara sengit tu. Macam orang gajah macam tu. Itu namanya imalah. Orang kata apa? Orang gajah kata apa? Imalah tu. Orang Sulawesi kata apa? Orang gajah kata apa? Orang Pulau Tiga kata apa? Orang belah bau tu lah ya. Itu namanya imalah. Baca secara sengit. Wadduha wal laili idza saja. Cike, siapa dah punya? Sekali lagi. Wadduha wal laili idza saja. Cike. Ada dah punya sama dah. Itu namanya imalah. Jadi begitu juga.
cikir ya. Jadi kalau nak cikir, dengar ada kata Nabi, terus selawat, diam je. Kudam je malu tu. Jadi itu ya, bermula selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih menghapuskan dan bagi dosa daripada air bagi bagaimana hitam lauh. Dan bagi hitam lauh itu papan menulis takdir kita, lauh mahfuz. Pada lauh mahfuz itu tertulis segala takdir-takdir yang berlaku. Apa yang berlaku pada saya dia tulis itu. Contoh boleh datang malam dia dah tulis itu, dah siap. Saya ngajar malam ni dia tulis juga. Saya kena langgar untuk kau tu kena tulis juga. Ada tertulis di lauh mahfuz kan, namanya lauh mahfuz. Tapi kita sebut lauh mahfuz. Lauh tu seperti papan tulis. Papan batu tu. Kata mana yang baik-baik saya ni. Pergi sekolah darjah 2, darjah 1, ada tak papan batu? Ada papan batu tak? Orang bawa aku ni tak ada, tu ada buku je. Kami masih ngaji tu papan batu dulu. Ada pennya apa? Pennya panggil apa? Qalam. Kita panggil kalam. Namanya qalam. Qalam tu pen lah. Tulis tu. Nak madam tu nak? Nak madam papan batu tu nak? Ini tu nak? Itu dulu. Orang lain tak tahu mana. Ada namanya lauh mahfuz, fi lauhin mahfuz ya. Ada tertulis apa saja yang berlaku pada kita tertulis di lauh mahfuz. Bila kita mati ada tulisnya. Kamu tak mati lagi, dalam kamu tak mati lagi, tulis tu. Malam ni ngajar dia segala tulis tu ya. Itu namanya lauh mahfuz ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena banyak sebut sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marratan." Mahallahu dzunubahu kullaha. Barang siapa selawat atasku pada tiap-tiap hari Jumaat 40 kali. Bukan lama no 40 kali ya. Cari tasbih itu 40 kali atau cari yang tekan-tekan yang ketek-ketek itu 40 ya. 40 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak sampai seminit habis ya. 40 kali aja. Menghapus oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya sekaliannya. Habis dosanya. Dosa besar habis, dosa kecil habis, sekaliannya. Dosa zahir habis, dosa batin habis. Dosa sedar habis, dosa tak sedar habis. Dosa sengaja habis, dosa tak sengaja habis. Dosa tahu habis, dosa tak tahu habis. Nak kita nak. Ada banyak selawat. Hari Jumaat. Hari ni apa? Hari ni Ahad. Tunggu hari Jumaat tu 40 kali baca selawat ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak nak itu tak apa. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke? Boleh ke? Selawat ke tak? Sallallahu alaihi wasallam. Nak panjang boleh. Nak pendek boleh ya. 40 kali. Habis dosa yang terhapus. Lagi apa kata Nabi? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya fa idza shalla alayya al-haraqa dzalika hijabu wa rufi'at du'a." Cakap Arabnya. Saya bukan cakap Arab. Ajar dia dah. Ya, tapi ada yang Melayu sini. Saya ingat dia orang putih. Tuan-tuan kata dia ada. Saya ni ustaz ke cikgu? Cikgu. Tapi boleh ngajar agama. Allah menentukannya. Takdir kita tak tahu. Antara 10 perkara yang Allah rahsiakan itu takdir kita. Allah jadikan saya ni saya. Allah jadikan tuan-tuan dan tuan-tuan. Allah jadikan perempuan-perempuan. Itu kita tak tahu. Allah yang tahu ya. 10 perkara Allah rahsiakan. Yang pertama Lailatul Qadar. Bila tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, nama-nama Allah. Nama yang satu tu, yang Allah yang tahu, yang lain tak tahu. Allah yang tahu. Nama Allah tu banyak 3,000 semuanya. Nanti kita akan baca insya-Allah.
3,000 namanya ada dalam kitab ini. Nah, 1,000, 1,000 malaikat aja yang tahu. 1,000 lagi Nabi aja yang tahu. Dah 2,000. Dalam Taurat ada 300 nama. Dalam Injil ada 300 nama. Dalam Zabur ada 300 nama. Berapa? 900. Tadi 2,000. 2,900. Tinggal berapa? Tinggal berapa? 100. Yang 100. 99 nama ada terdapat dalam Al-Quran. Ada tak yang kita selalu nyanyi itu? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita selalu dikenali dengan nama apa? Asma'ul Husna. 99. Tinggal satu lagi. Yang itulah rahsia Allah Ta'ala. Itu nama-nama ya. Kita tak tahu. Ya. Itu yang kedua. Yang tiga semayang. Yang mana jadi keutamaan di sisi Allah kita tak tahu. Semayang di 5 waktu. Yang mana? Zuhur ke Asar ke Maghrib ke Isyak. Allah yang tahu, kita tak tahu ya. Yang keempat takdir. Takdir kita tak tahu. Apa yang berlaku pada diri kita bila kita mati semua tak tahu ya. Allah jadikan kita ni kita. Mujur Allah tak jadikan kita ni penangis dada. Mujur Allah tak jadikan kita ni pemabuk. Mujur Allah tak jadikan kita ni perompak. Allah jadikan kita ni kita. Kita ada Allah yang tahu. Kita tak tahu. Itu takdir. Yang keenam. Yang kelima keenam. Yang kelima. Apa dia? Yaitu jodoh. Ada jodoh, tak ada jodoh. Allah yang tentu. Ada orang sampai mati tak ada jodoh. Ada orang banyak mana jodohnya. Kahwin satu, kahwin lagi, kahwin lagi, kahwin lagi. Itu ketentuan dari Allah Taala. Itu jodoh. Allah yang menentukan jodoh ya. Yang keenam apa? Wali. Kita tak tahu wali itu. Yang tahu hanya Allah saja. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kita yang mengatakan dia itu wali. Dia sendiri tak tahu. Kalau dia mengatakan dia wali itu, dia bukan wali itu, dia kuali itu. Mereka tahu kan? Bulan depan datang satu orang dari kampung tu. Ngapur pada tuan-tuan? Teman ni dah lantik jadi wali semalam. Apa buat? Apa buat? Ambil penyapu. Halok kembali. Kerana dia bukan wali. Ya. Itu wali. Lagi apa? Yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh apa? Kita tak tahu ni. Yang wali dah. Apa lagi ni? Apa? Saya pun tak ingat. Yang ketujuh. Apa? Rezeki. Ketentuan Allah Ta'ala juga. Itu rezeki ya. Yang ketujuh. Yang ke-8. Sudah tak ingat saya. Mana buat? Yang ke-9 saya tahu. Yang ke-9 tarikh mati. Dan yang ke-10 bila berlakunya kiamat. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah. 8 yang 8 saya tahu. Bukan tak tahu lupa. Dia sudah tua. Dah kena langgar lah tu. Dia dah kan? Ni. Itu dia. Jadi apa? Kata Nabi tadi ya. Nanti saya cek balik insyaAllah. Bulan depan saya kabur ya. Tiada daripada doa malaikat adalah antaranya dan antara langit dan hijab. Antara langit tadi hijab. Doa tadi hijab. Ada dinding. Ada penghadap. Itu hijab hingga di selawat atasnya. Sebab nak doa tu selawat dulu. Tadi tu imam doa dia dah selawat. Selawat dulu. Mula-mula puji Allah dulu. Itu adab doa. Puji Allah dulu. Alhamdulillah. Paling command. Atau apa-apalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja dan sebagainya. Macam mana? Alhamdulillahilladzi apa tadi saya tadi?
hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita puji Tuhan dulu. Yang kedua selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu baru kita doa apa kita nak Itu kita doa. Jadi selawat dulu. Jadi bila kita selawat, terbuka hijab, menutup hijab, doa sampai kepada Allah Taala dan Allah kabulkan doa kita tu. Tiada daripada doa melainkan adalah antaranya dan antara langit itu hijab. Antara doa dengan antara langit itu ada dinding, ada penutup, ada penghadang. Hingga di selawat di atasku. Bila selawat kat tu terbuka hijab. Terus naik kata doa tu sampai ke Allah Taala selawat atasku, maka apabila diselawat atasku, carilah demikian hujat hijab tu. Habis cari hijab tu. Terbuka boleh sampai kepada Allah Taala. Dan diangkatkan doanya ke langit, yakni diperkenankan dia. Jadi kalau kita berdoa mesti Allah perkenankan. Allah nak kabur tu. Ud'uni astajib lakum. Ada ayat tu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku dan saya aku akan perkenankan permohonan kamu. Cuma cara Allah memperkenan itu ada 4 cara. Yang pertama kejap-kejap itu on the spot Allah perkenankan. Yang kedua lambat lagi. Macam kita nak minta khusyuk dalam sembahyang. Jenuh tak ada mau-maunya. Udah dekat nak mati udah tak khusyuk. Yang kedua lambat. Yang ketiga, Allah tak bagi apa yang kita minta dalam dunia ni. Tapi Allah bagi yang lebih baik apa yang kita minta. Kita kalau berarti nak minta kaya, ya ke tak? Tapi tak nak kaya kan? Tapi Allah tak bagi kaya, Allah bagi kesihatan. Mana tak? Nak kaya ke nak kesihatan? Nak kaya ke nak ketenangan jiwa? Nak kaya ke nak bahagia? Allah bagi. Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang ketiga, yang keempat, Allah tak bagi apa kita minta di dunia, tapi Allah bagi di akhirat. Tapi kena minta. Jangan lepas salam tu terus bangkit aja. Berdoa beda. Minta dengan Tuhan terus berdoa. Dan bila selawat terbuka hijab dan boleh sampai kepada Allah permintaan kita tu. Sikit lagi tuan, walaupun dah bunyi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina minha la khiratihi wa salasina minha ladaina ladunyahu. Barang siapa selawat atasku pada satu hari 100 kali, boleh buat kedah sehari 100 kali, bukan lama benar. Ambil talbih tu, penuh talbih tu 100 kali kan, tambah 1, talbih tu 99, tambah 1 jadi 100. Kau susah nak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak sampai 10 minit pun 100 kali. Apa dapat? Barang siapa selawat atasku 100 kali, ditunai oleh Allah Ta'ala baginya 100 hajat. Ada 100 hajat tu. 70 daripadanya bagi akhiratnya dan 30 daripadanya bagi dunia. 70 untuk akhirat. Apa nak akhirat? Ada tak hajat kita untuk akhirat? Apa? Yang kita selalu doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cakap Melayu apa? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhlah aku daripada seksa api neraka. Itu kita minta. Di dunia nak apa? Akan datang dunia. Kita fikir akhirat tu. Kita nak kebaikan di akhirat. Apa nak akhirat tu? Kebaikan apa nak? Mula-mula biar mati dalam keadaan beriman. Lepas itu lepas daripada seksa kubur. Lepas itu bangkit dari kubur dalam keadaan sempurna. Jangan bangkit seperti binatang. Ada orang bangkit seperti harimau, ada orang bangkit seperti serigala, ada orang bangkit seperti ular, ada orang bangkit seperti keldai. Jangan jadi macam itu. Bangkit dari kubur tu. Kemudian ada kenderaan dari kubur tu kepada mahsyar. Itu kebaikan kita dah. Bagi mereka-mereka yang berkorban pada hari raya haji,
Binatang korban dia kenderaan dia. Kalau unta korbannya naik unta dia dari kubur ke padang mahsyar. Kalau lembu lah. Kalau kobor lah kenderaannya. Ya tuan-tuan jangan bayangkan kobor dunia ini sampai CEO naiknya berlumpur aja. Ini canggihnya tau. Itu kenderaannya. Itu kita nak kebaikan di akhirat tu. Kemudian di padang mahsyar dapat naungan aras. Tidak kita nak naungan aras. Lindungan aras. Ada teduhan, ada teduh. Sedangkan di padang mahsyar tu matahari berapa jauh dari kepala? Di mana? Sejengkal. Kalau sekarang ni matahari sejengkal macam kita. Rentung. Angkui. Tapi saya tak ada aman. Tak ada mati. Kita mati sekali aja. Lepas tu tak ada mati-mati lagi. Jadi apa? Berpeluh-peluh. Bila matahari tu. Sejengkal dari kepala berpeluh. Ada orang peluh hat mata kaki. Ada orang peluh hat peting. Ada orang peluh hat lutut. Ada orang peluh hat paha. Ada orang peluh hat pinggang. Ada orang peluh hat dada. Ada orang peluh hat leher. Tahu leher? Ya Allah, tak tahu leher. Mana leher? Tengkuk. Ada orang hat hidung. Ada orang apa kepalanya. Dan ada orang berenang dalam peluhnya sendiri. Itu kita nak kebaikan di akhirat tu. Jangan nak apa tu. Kita nak peluh kita sikit aja. Tak nak peluh banyak-banyak. Kita nak naungan aras. Di akhirat tu. Dinaungi oleh aras. Dalam naungan aras. Naungin aja tu. Sejuk aja. Ada naungan. Itu kita nak kebaikan di akhirat. Begitulah seterusnya. Dihisap mengisapnya ringan. Meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Akhirnya dapat masuk syurga. Udah masuk syurga, ada lagi tu. Apa nak? Dapat melihat wajah Tuhannya. Itu kebaikan kita nak di akhirat ya. Di dunia tak baik juga. Jadi baca satu kali ni ya. Kemudian tengok satu lagi hadis. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Barang siapa selawat barang siapa selawat atasku satu kali, one time only. Menselawat Allah Ta'ala dan malaikat atasnya 20 kali. Tadi ketika 10 ini 20 kali. Allah dan malaikat selawat pada dia 20 kali. Dan tiada mati dia hingga sukakan dia dengan syurga. Sebelum mati dia nampak syurga. Itu sebab orang ada yang mati tu senyum je. Kan nampak syurga tu. Tenang aja tu. Orang yang mati dibunuh oleh orang Yahudi tu tengok menang rupanya. Tak ada ni mungkin. Orang tengok kan? Tak ada komputer kan? Tak ada handphone. Mana rupanya? Berseri-seri wajahnya kalau dia nampak tempat syurga tu. Orang nak mati tu dia nampak tempatnya di akhirat tau. Fakashafna anka liqa'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu pandangannya itu tembus. Dia nampak tempatnya di akhirat. Kalau dia ahli syurga, dia nampak syurga. Nampak makanan syurga, nampak pakaian syurga, nampak kenderaan syurga, nampak hiburan syurga. Lebih-lebih lagi orang lelaki depan sini. Nampak apa? Nampak apa? Nampak bidadari syurga. Jadi itu yang senyum macam tu. Tenang jawapan. Tapi kalau ahli neraka, dia nampak neraka. Nampak api yang menggunung-gunung. Nampak malaikat yang kasut-kasut, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Nampak anjing yang menyalak-nyalak mengejar dia. Nampak ular yang matuk-matuk. Nampak semua tu. Itu yang terbeliak mati ada, terjulur lidah pada. Kerana dia nampak tempatnya di akhirat. Orang nak mati dia ada 4 masalah. Yang pertama sakaratul maut yang dahsyat. Kita nak mati ni. Yang pertama sakaratul maut, sakit yang dahsyat. Sehingga ngaduh pun tak boleh. Kalau boleh ngaduh belum mati lagi. Petangkalah baru mati. Kejap itu belum mati lagi ya. Itu sakaratul maut. Paling sakit ialah sakaratul maut. Yang kedua 4 masalah ya. Yang kedua dia nampak tempatnya di akhirat. Boleh nampak syurga atau nampak neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga dia nampak rupa malaikat maut yang sebenarnya. Kalau dia ahli syurga dia nampak malaikat maut dengan wajah yang cantik, kemas pakaiannya, senyum. Bercakap pun dengan lemah lembut. Wahai kekasih Tuhan, izinkan saya mencabut nyawa Tuhan supaya Tuhan dapat kembali kepada Tuhan kamu. Kita pun silakan kata dia mencabut. Sakit ke tak?
Cabut nyawa sakit ke tak? Sakit. Sakaratul maut tu sakit benar. Tapi dia akan cabut nyawa tu dengan seperlahan-perlahan mungkin. Itu masalah yang ketiga. Nampak apa? Yang keempat dia akan dicuba diselewengkan oleh iblis sebagai ikhtiar terakhir dia untuk memesongkan akidah kita. Dia datang tu jumpa dengan orang yang kita sayang sangat, orang yang kita puja, apa mak kita, apa ayah kita, apa tok guru kita, apa pemimpin kita datang. Ini mak datang ni kata. Mak dah mati dulu, mak tahu dah sebenarnya agama yang sebenarnya bukan Islam, yang sebenarnya ialah Hindu agama. Kalau dia minat Hindustan lah. Kalau dia minat Hollywood, yang sebenarnya agama yang sebenarnya ialah Kristian katanya. Dia cuba selewengkan. Itu 4 masalah ya. Jadi kita ni akan mengharapkan dia. Hati aku dah tahu ni, dah tahu dah. Esok datang esok tenang dah, boleh ke? Boleh tenang ke? Tak boleh ya. Kena banyak selawat. Bila banyak selawat barulah kita lepas daripadanya. Barang siapa selawat atasku 1 kali, menselawat Allah Ta'ala dan malaikat atasnya 20 kali, dan tiada mati ia hingga disukakan dia dengan syurga. Dan pada setengah riwayat menselawatkan Allah dan malaikatnya atasnya 70 kali. Itu lagi apa? 70 selawat. Dan diriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, datang akan Datuk Jibril alaihissalam, malaikat datang kepada Rasulullah dan berkata ia bagiku, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah tak betul tu, ya Rasulullah. Bila ya tu Rasulullah. Ya Rasulullah katanya. Mana dia? Ya Rasulullah, tiada menselawat atas engkau seorang, siapa selawat kamu, malaikat menselawat atasnya oleh 70,000 orang malaikat. Sekali kita selawat, 70,000 malaikat selawat untuk kita, pahala untuk kita. Selawat pada Nabi juga, tapi pahala untuk kita. 70,000, siapa tak nak? Angkat tangan, siapa tak nak 70,000 orang malaikat selawat untuk kita? Dapat pahala. Tapi selawat pada Nabi juga, dia selawat Allahumma salli ala Muhammad juga, bukan Allahumma salli ala Ibrahim, tak ada. Allahumma salli ala Muhammad juga, bukan Allahumma salli ala Bahari, tak ada ya. Nabi Muhammad juga. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa selawat atasku di dalam kitab, nescaya malaikat meminta ampun baginya selama ada namaku di atas demikian kitab itu. Kalau dalam kitab itu ada nama itu, segitu dapat keampunan dari Allah SWT ya. Lagi apa? Panjang hadis itu. Itu akan kita baca datang ke sana ya. Apa dah hadis? Tengok bacaan dulu. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa adalah pada bumi, malaikat yang berjalan pada muka bumi, sampai mereka itu akan daku salam kepada umatku. Malaikat datang ucapkan salam kepada kita ya. Itu kan datang seperti insyaAllah. Cukup sekarang itu. Panjang lagi ni. Sudah bunyi nanti. Sekian dulu untuk malam ini. Mana yang salah, mana yang silap, saya minta ampun, minta maaf. Mana yang tersenggung, mana yang terketik, mana yang terbeliung, mana yang terkapak, mana yang tersemet, minta ampun, minta maaf ya. Saya bukan cadangan nyemih datang dari kampung dah. Cadangan apa? Cadangnya nak drop shot aja. Dia tahu kapan dia drop shot. Ada tahu berarti main minta tak? Cadang nak drop shot aja. Tapi bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Kalau forehand meletup. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini. Yang akan datang tak tahu. Boleh datang ke tak? Kerana yang bercakap ni umurnya baru 28 tahun balik. Boleh datang ke tak? Wallahualam. Mudah-mudahan boleh kita akan sambung pembacaan ni. Banyak cerita ni. Kalau boleh tamatlah kitab kita ni, ya Allah. Macam-macam ada perkara-perkara yang ajaib-ajaib yang kita heran-heran ya. Baik. Sekian dulu sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Anda betul ya. Jadi setuju lah kali ya?
Tak ada bangkangan? Tak ada. Has anybody got any problem? Also no problem. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belajar. Asal dia juga dapat, dia juga dapat, dia juga dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Al-Ma'mur, Kampung Makmur, Sungai Galau. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum